Nama saya Ling Xin Ying. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi khusus yang bertajuk Penglibatan Keluarga dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan konsep penglibatan keluarga, teori-teori yang berkaitan bentuk penglibatan, cabaran yang dihadapi serta strategi untuk meningkatkan kerjasama antara keluarga, sekolah dan komuniti. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas penting dalam perkembangan seseorang individu. Pada peringkat umur 0 hingga 6 tahun, perkembangan otak berlaku dengan sangat pesat. Oleh itu, persekitaran yang menyokong amat penting. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama kepada kanak-kanak. Sebelum kanak-kanak memasuki tadika atau prasekolah, mereka belajar bercakap, bersosial dan memahami emosi melalui interaksi dengan ibu bapa dan ahli keluarga. Kajian menunjukkan bahawa pelibatan aktif keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan pencapaian akademik, keyakinan diri serta kestabilan emosi kanak-kanak. Oleh itu, kerjasama antara keluarga dan institusi pendidikan sangat penting. Objektif pembentangan ini adalah: pertama, menjelaskan konsep pelibatan keluarga secara jelas. Kedua, menghuraikan teori berkaitan seperti teori F-style, Bronfenbrenner. Ketiga, membincangkan bentuk pelibatan keluarga dalam pendidikan awal. Keempat, menganalisis kerjasama keluarga dan komuniti. Dan akhir sekali, mengenal pasti cabaran serta strategi penambahbaikan. Pelibatan keluarga merujuk kepada penyertaan aktif ibu bapa dalam pendidikan anak mereka. Pelibatan ini bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi juga di rumah dan dalam komuniti. Sebagai contohnya, membaca buku bersama anak di luar, berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan anak, menghadiri hari terbuka sekolah, membantu anak menyiapkan tugasan. Pelibatan ini menyokong perkembangan holistik kanak-kanak, yaitu dari segi intelek, emosi, sosial, dan fisikal. Teori overlapping sphere of influence oleh Joyce Style menjelaskan bahawa terdapat 3 sfera utama yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, iaitu keluarga, sekolah, dan komuniti. Apabila ketiga-tiga sfera ini bekerja sama, perkembangan kanak-kanak menjadi lebih optimum. Sebagai contohnya, jika guru mengajar tentang kebersihan diri di sekolah, ibu bapa perlu mengukuhkan amalan tersebut di rumah. Klinik kesehatan pula boleh memberi ceramah kesehatan. Ini menunjukkan sfera yang bertindih dan saling menyokong. Teori ini menekankan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab sekolah semata-mata. Teori ekologi oleh U.E. Bronfenbrenner menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa sistem persekitaran. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat seperti keluarga dan sekolah. Mesosistem pula ialah hubungan antara rumah dan sekolah. Ekosistem melibatkan
community seperti tempat kerja ibu bapa atau mudahan awam. Sebagai contoh, jika ibu bapa bekerja sehingga lewat malam, mereka mungkin kurang masa bersama anak. Ini memberi kesan kepada perkembangan emosi anak. Teori ini menunjukkan bahwa semua sistem saling berkaitan dan memberi kesan langsung atau tidak langsung kepada kanak-kanak. Terdapat beberapa bentuk pelibatan keluarga, yaitu komunikasi, rumah dan sekolah, penyertaan dalam pembelajaran, sokongan emosi, pelibatan dalam membuat keputusan. Contohnya, ibu bapa boleh berbincang dengan guru tentang perkembangan anak atau menyertai jawatan kuasa PIBG. Antara contoh praktikal ialah buku komunikasi harian, WhatsApp kelas, membaca cerita sebelum tidur, aktiviti projek bersama ibu bapa, hari sukan dan hari anugerah. Sebagai contohnya, apabila ibu bapa membaca bersama anak setiap malam selama 10 minit, kemahiran bahasa dan kosakata anak akan meningkat dengan ketara. Keluarga B40 mungkin menghadapi kekangan, keuangan, dan masa. Contohnya, ibu bapa bekerja shift, tiada akses internet stabil, kurang bahan pembelajaran di rumah. Strategi yang boleh digunakan ialah sediakan bahan percuma, gunakan komunikasi fleksibel, memberi sokongan individu. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas, kerjasama dengan pakar terapi dan guru sangat penting. Komuniti juga akan memainkan peranan penting. Contohnya, NGO menyediakan kelas tambahan, klinik kesehatan membuat saringan kesehatan, perpustakaan awam mengadakan program membaca. Kerjasama ini membantu menyokong pembelajaran di luar bilik darjah. Antara program yang boleh dijalankan ialah program literasi keluarga, bengkel keibubapaan, saringan kesehatan percuma, program outreach untuk kawasan luar bandar. Sebagai contohnya, bengkel pengurusan emosi membantu ibu bapa memahami cara menangani tantrum anak dengan lebih positif. Cabaran utama termasuk kekangan masa, perbezaan bahasa, literasi digital rendah, kurang keyakinan diri ibu bapa. Sebagai contohnya, sesetengah ibu bapa mungkin berasa rendah diri untuk berjumpa guru karena tahap pendidikan yang rendah. Strategi meningkatkan pelibatan ialah pendekatan mesra keluarga, komunikasi dua hala, gunakan teknologi seperti Google Meet, anjur program community berkala. Guru perlu menunjukkan sikap terbuka dan tidak menghukum. Apabila keluarga terlibat secara aktif, keyakinan kanak-kanak akan meningkat, emosi lebih stabil, motivasi belajar lebih tinggi, hubungan sosial lebih baik. Kanak-kanak akan berasa dihargai apabila melihat ibu bapa mengambil berat tentang pendidikan mereka. Sebagai kesimpulan, pelibatan keluarga dan komuniti merupakan elemen penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kerjasama yang berterusan antara keluarga, sekolah, dan komuniti dapat menyokong perkembangan holistik
serta membentuk asas kuku untuk pembelajaran sepanjang hayat. Sekian, terima kasih.